Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Konflik Asia Barat hanya memberi kesan kecil terhadap ekonomi Malaysia. Menurut Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, indeks petunjuk pasaran di Bursa Malaysia hanya turun sedikit yang mencerminkan trend serantau. Perkembangan semasa itu akan terus dipantau Kerajaan Madani dengan teliti serta mengambil langkah proaktif untuk memastikan keselamatan, kebajikan dan kesejahteraan rakyat kekal terjamin. Dalam baris itu, sesi mesyuarat khas sidang Majlis Keselamatan Negara 2 hari berturut-turut bagi membincangkan situasi di Asia Barat turut mendesak rejim Zionis Israel tidak melakukan tindakan balas yang boleh memburukkan lagi ketegangan. Malaysia turut menggesa gencatan senjata berkekalan mesti diwujudkan di Gaza untuk membolehkan bantuan kemanusiaan disalurkan. Selain menyeru masyarakat antarabangsa memberi tumpuan kepada isu itu sebagai kunci penyelesaian serta-merta yang adil terhadap perbuatan tidak berperi kemanusiaan di Gaza. Malaysia juga akan menghantar sumbangan terbaru sebanyak 100 kontena yang dijadual berlepas pada 27 April ini. Sementara itu, Perdana Menteri menzahirkan penghargaan kepada Presiden Abdel Fattah al-Sisi dan Kerajaan Mesir atas kerjasama yang diberikan. Ia susulan tindakan berjaya menyatukan keluarga Ketua Pegawai Eksekutif Cinta Gaza Malaysia, Muhammad Nadir Al-Nuri Kamaruzaman. Dalam pada itu, Nadir menerusi laman Facebook turut berterima kasih kepada Perdana Menteri kerana menjadi watak utama dalam menjayakan misi tersebut. Tambah Nadir, beliau tidak menyangka dengan respon ringkas Perdana Menteri iaitu saya akan bantu, namun beliau tidak menyangka sehari sebelum Aidilfitri telah dihubungi setiausaha politik Perdana Menteri yang bertanyakan perkembangan keluarga di Gaza. Itu nikmat disyukuri Nadir apabila dapat bersama kembali dengan isteri Rim Al-Minawi dan anak mereka pada 1 Syawal lalu setelah terpaksa berjauhan sejak perang meletus di Gaza 7 Oktober lalu. Kementerian Pendidikan Tinggi KPT sentiasa memantau isu pergolakan di Asia Barat dan kekal berhubung dengan Kedutaan Besar Malaysia di Tehran, Iran dan Jordan. Pemantauan dilakukan KPT secara langsung menerusi Pejabat Edukasi Malaysia di Jordan dan Dubai. KPT dalam kenyataan memaklumkan akan berbincang dengan pihak berkaitan untuk tindakan lanjut termasuk keperluan membawa pulang pelajar dari negara terlibat. Setakat ini, seramai 1,872 pelajar berada di Jordan, 37 di Syria dan 8 di Iran. Tiada pelajar Malaysia di Lebanon dan Iraq. Rakyat Malaysia khususnya pelajar di negara terbabit dinasihatkan untuk terus bertenang, sentiasa berwaspada dengan situasi semasa dan mematuhi arahan pihak berkuasa. Tahap keselamatan di semua pintu masuk negara terkawal. Itu jaminan Kementerian Dalam Negeri. Rakyat juga diminta tidak perlu bimbang kerana agensi keselamatan termasuk PDRM ditugaskan di semua lokasi bagi mempertingkat kawalan dan penguatkuasaan. Saya percaya PDRM sedang menangani isu ini dengan bersungguh-sungguh dan langkah-langkah sebagaimana diumumkan oleh Ketua Polis Negara, terutama sekali untuk meningkatkan tahap kawalan di pintu sepadan. Saya harap kita beri kepercayaan kepada PDRM untuk mengenai isu ini. Isu ini bukan pertama, dah banyak kes-kes besar boleh ditangani dengan baik. Suspek lelaki yang melepaskan tembakan di Balai Ketibaan KLIA Terminal 1 ditahan di Jalan Bayam, Kota Baru petang semalam dan akan direman hari ini. Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Bukit Aman, Datuk Seri Muhammad Syuhaili Muhammad Zain berkata, suspek berusia 38 tahun itu akan dibawa ke Mahkamah Kota Baru bagi mendapatkan perintah tahanan reman. Kita akan proses dulu suspek yang kita tahan tadi. So, beliau dalam keadaan yang sihat, alhamdulillah. Dan esok setelah kita kumpul segala maklumat yang kita perlu, kita boleh kongsikan sedikit perhatian. Hentikan perbuatan provokasi kaum serta agama di media sosial bagi memastikan keharmonian dan ketenteraman awam terpelihara.
Menurut Menteri Perpaduan Negara, Dato' Aaron Agodagang, pihaknya sentiasa mengambil berat serta menggalakkan persefahaman masyarakat untuk mengamalkan fahaman masing-masing secara aman di negara ini. Pertemuan telah diadakan antara Kementerian Perpaduan Negara dan Wakil Malaysia Hindu Sanggam Malaysia bagi mencari penyelesaian terbaik mengenai isu berkaitan. Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan KPKM tidak akan melindungi mana-mana pihak yang didapati terlibat dengan kartel padi dan beras di negara ini. Demikian tegas menterinya, Datuk Seri Muhammad Sabu menerusi hantaran di Facebook berhubung isu tersebut. KPKM sentiasa bersedia menyalurkan sebarang maklumat kepada Suruhanjaya Persaingan Malaysia MyCC sekiranya wujud kartel dalam ekonomi negara, malah tidak akan mencampuri sebarang urusan siasatan MyCC. Penjelasan itu sekaligus menjawab persoalan orang ramai berhubung dakwaan kewujudan kartel padi dan beras. Malaysia berupaya menjadi kuasa besar dalam industri elektrik dan elektronik global disokong strategi tepat dan usaha bersama. Menteri Ekonomi Rafizi Ramli berkata, penganjuran sidang kemuncak KL20 pada 22 dan 23 April ini akan membuka peluang baru dan melonjakkan kedudukan negara dalam bidang berkenaan. Ketika ini, negara telah bertapak kukuh dalam aktiviti seperti pemasangan dan pengujian. Bagaimanapun, masih ada keperluan mendesak untuk memajukan aspek reka bentuk, fabrikasi serta komponen bernilai lebih tinggi. Inisiatif KL20 bukan hanya berkait kejayaan sedia ada dalam sektor E dan E, sebaliknya merebut peluang untuk menjadi peneraju global. Justru, kertas tindakan KL20 akan menetapkan hala tuju strategik untuk negara mencapai tahap seterusnya. Sidang kemuncak KL20 bakal diadakan di Kuala Lumpur Convention Centre. Susulan cuaca panas, Jabatan Pendidikan Negeri dan pihak sekolah diberi kuasa penuh untuk tentukan pelaksanaan aktiviti luar bilik darjah mengikut kesesuaian. Bagaimanapun, sebarang ketetapan perlu mengikut garis panduan ditetapkan kementerian. Dari segi pakaian, pihak sekolah dan JPN boleh menetapkan pakaian kemeja bagi budak-budak apabila diperlukan. Dan nombor 2, berkenaan dengan aktiviti-aktiviti luar, autonomi adalah diberikan kepada JPN dan juga sekolah untuk menentukan sama ada aktiviti-aktiviti luar itu diteruskan ataupun dihentikan. Penjagaan kesihatan ketika cuaca panas perlu dipertingkat. Ini bagi mencegah terdedah kepada kesan peningkatan suhu mendadak yang boleh menjejaskan metabolisme organ dalaman sehingga mengakibatkan strok haba. Strok haba ni adalah satu kesan pendedahan kepada kepanasan yang melampau di mana badan sudah tidak mampu lagi untuk berfungsi secara normal. Ya, maknanya bila strok haba ni macam strok biasa tu kita boleh nampak dia jadi tiba-tiba. Tapi strok haba ni kita boleh nampak dia punya progres tu daripada letih, lesu, tak bermaya dan kemudian last sekali akan kena strok haba. Pencegahannya macam tadilah, kita kena cakna dengan diri sendiri. Kementerian Kesihatan memaklumkan 45 kes penyakit berkaitan haba dilaporkan setakat Jumaat lepas. Gula-gula ginseng kingo yang dikesan mengandungi tadalafil didapati tidak mematuhi kehendak pelabelan di bawah Peraturan-Peraturan Makanan 1985. Kesalahan itu dikesan selepas Kementerian Kesihatan menjalankan siasatan serta saringan awal melalui program keselamatan dan kualiti makanan. Siasatan dan saringan awal ke atas produk yang dijual secara dalam talian mendapati produk tersebut tiada nama dan alamat pengilang, pembungkus, pengedar serta tiada empunya hak untuk mengilang termasuk pengimport. Sehubungan itu, pihak platform jualan dalam talian berkaitan diarah memadam kandungan iklan dan penjualan produk tersebut serta-merta. Berhubung penggunaan tadalafil dalam produk itu, tindakan penguatkuasaan telah diambil ke atas syarikat dan produk terlibat di bawah Seksyen 13 Akta Makanan 1983. Baik, berita pagi diteruskan dengan edisi Sabah. Dari Sungai ke Segara, Palestin pasti merdeka.